Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Rabu 9 Zulkaidah 1441 Hijrah bersamaan dengan 1 Julai 2020 Masehi, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, terdapat 413 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 2,718 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 294 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 29,841 ujian. Seterusnya, mengambil kira situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang pada masa ini adalah dalam keadaan yang terkawal, maka pada menjunjung titah perkenan ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial seperti berikut. Pertama, memulakan aktiviti-aktiviti baru ke tahap pertama ataupun level 1 pada 6 Julai 2020 bagi kolam renang, panggung wayang dan perkumpulan ramai mass gathering. Kedua, menaikkan aktiviti-aktiviti berikut dari tahap pertama atau level 1 ke tahap kedua bermula pada 6 Julai 2020, iaitu kelas berkeperluan khas, pusat penjagaan kanak-kanak, muzium, galeri dan perpustakaan, dan kafe internet. Kemudian, menaikkan aktiviti-aktiviti berikut dari tahap kedua ke tahap ketiga bermula 4 Julai 2020, iaitu sekolah, institusi teknikal, vocational dan pendidikan tinggi, sekolah tuition dan sekolah muzik. Manakala aktiviti-aktiviti berikut akan dinaikkan dari tahap kedua ke tahap tiga bermula 6 Julai. Itu masjid, surau dan balai-balai ibadat, tempat-tempat ibadat lain selain daripada masjid dan surau, sekolah memandu, gym dan fitness center, fasiliti sukan indoor dan outdoor, padang golf, restoran, kafe dan food court, dan gerai dan pasar. Sementara itu, arcade dan indoor playground belum lagi dibenarkan untuk dibuka sehingga satu tarikh yang akan diumumkan kemudian. Keterangan lanjut mengenai pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial di setiap premis tersebut akan masing-masing dijelaskan oleh kementerian yang berkenaan. Sementara itu, berikut adalah syarat-syarat pengurangan langkah-langkah sosial. Bagi pertama, perkumpulan ramai ataupun mass gathering. Perkumpulan ramai adalah dibenarkan tetapi terhad kepada keramaian tidak melebihi 50 orang sahaja. Orang ramai bolehlah merujuk kepada syarat-syarat terperinci di dalam garis panduan bagi perkumpulan ramai tahap 1 yang akan dimuat naik ke laman sesawang Kementerian Kesihatan. Kedua, tempat-tempat ibadat lain selain daripada masjid dan surau. Tempat-tempat ibadat lain selain dari masjid dan surau yang dibenarkan beroperasi pada 80% daripada kadar kapasiti biasa pada satu-satu masa dengan masih mengamalkan penjarakan fizikal. Syarat-syarat lain adalah dikekalkan sebagaimana arahan dan garis panduan yang telah dikeluarkan. Seterusnya, sekolah memandu. Bagi sekolah memandu, kelas-kelas boleh diadakan pada kadar 90% dari kapasiti biasa pada satu-satu masa. Syarat-syarat lain adalah dikekalkan sebagaimana arahan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Bagi kafe internet,
ianya adalah dibenarkan untuk beroperasi pada kadar 60% dari kadar kapasiti biasa pada satu-satu masa mengikut arahan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan bahawa orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial tersebut. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, maka ianya akan menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah, boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih.